menjejaskan kesihatan penduduknya? Jom bersama Islamic Relief Malaysia dan bantu mereka di Somalia, Bangladesh dan Indonesia menerusi kempen Dana Wakaf Sistem Air. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja bersama kami di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kembali bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan jom kita nak teruskan lagi pengisian kita menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Kita ke Syria pagi ini untuk topik sedekat di belenggu konflik, di mana lebih sedekat ataupun lebih 10 tahun Syria dilanda konflik. Saudara-saudara kita di sana, kabarnya lebih 11.1 juta penduduk Syria dan jutaan lagi rakyat negara itu terpaksa melarikan diri untuk dapatkan perlindungan. Jadi apa cerita? Macam mana kita boleh bantu? Pagi ini bersama Brother Haris Syari, mewakili Islamic Relief Malaysia, merupakan pengurus bahagian penjanaan dana IRM bersama kita. Assalamualaikum Brother Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanaksan. Wanaksan insya-Allah. Jadi semua itu bahasa sihat Somalia. Baik. Oh, kita nak ke Syria tapi cerita bahasa Somalia sebab Brother Haris pun dah ada pengalaman ke sana juga. Baik, Brother, mungkin kita nak cerita tentang tadilah di Syria. Kalau kita tengok yang terkini, masya-Allah, ujian demi ujian menimpa saudara-saudara kita kat sana. Tambah-tambah hujung tahun ni biasa dia winter kan, musim sejuk lagi. Jadi mungkin apa yang kita nak ceritakan hari ini dapat sedikit sebanyak menjentik kesedaran kita. Mungkin bagi Islamic Relief Malaysia sendiri sejak 2011 dah banyak bantuan kita sampaikan ke sana. Mungkin ada yang terkini, Brother Haris. Silakan. Jadi selamat pagi juga kepada DJ Pian, DJ Hazwan, seluruh pendengar IKIM yang dikasihi. Jadi sebenarnya kalau kita berborak tentang isu Syria ni, bukanlah kita terhad kepada bila dah jadi bom, ada serangan, ada letupan baru kita nak bercerita. Sedangkan mereka di sana setiap kali adanya kecemasan, mereka ni berada dalam keadaan yang susah, miskin dan perlu bangunkan kehidupan mereka. Jadi topik kita hari ini ni memang ini adalah peranan Islamic Relief Malaysia lah DJ Hazwan, DJ Pian dan seluruh pendengar untuk kita ingatkan semula orang awam, masyarakat dan diri kita sendiri yang sebenarnya isu ini bukan hanya musim ataupun waktu tertentu. Jadi benar kata DJ Pian tadi, kita dah beroperasi sejak daripada tahun 2011 dan untuk Islamic Relief Malaysia sendiri berkat derma, sedekah dan juga sumbangan orang ramai, kita dah beri bantuan sejak daripada 2016 yang mana kita memberi bantuan kecemasan untuk membasmi keburuan di Syria, dan kita menampung juga keperluan bagi rawatan dialisis bagi pesakit buah pinggang di sana. Yang mana bantuan perubatan ini kita teruskan pada tahun 2018 dan 2019, dan pada tahun 2020 kita kembangkan lagi bantuan tersebut untuk respon kecemasan di Idlib, yang mana kita tahu pada waktu itu terjadinya kepungan dan juga serangan udara yang menyebabkan ribuan mereka di sana berada dalam keadaan yang kesusahan. Dan sudah tentu secara bermusim Ramadan dan juga kurban, kita agihkan pek bekalan Ramadan dan juga daging kurban untuk sahabat-sahabat kita di sana. Jadi betul kata Brother Pian tadi, untuk kita akan menghadapi musim sejuk pada bulan November sehinggalah Mac pada tahun hadapan, yang mana setiap kali bulan musim sejuk ini, mereka ni berada dalam keadaan yang serba mencabar. Jadi kalau kita boleh simpulkan, apa yang kita dah bantu untuk sahabat-sahabat kita di Syria ini, kita dah agihkan bantuan lebih kurang 2.5 juta penduduk di sana, pelbagai sektor daripada makanan, pendidikan, tempat tinggal, kesihatan dan lain-lain. Dengan 10 tahun rangkaian Islamic Relief Malaysia di negara-negara yang kami beroperasi, kita dah kumpulkan dana dan kita dah agihkan lebih kurang 1.9 bilion ringgit Malaysia sepanjang 7 tahun. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada semua, tetapi kita kena ingat, walaupun telah banyak kita bantu, tetapi sebenarnya bencana-bencana sejak 10 tahun ini dah menyebabkan kerugian sebanyak 1.8 trilion ringgit Malaysia. Jadi kalau kita nisbahkan dengan apa yang kita bantu, tak sampai pun 1%. Jadi masih banyak yang kita perlu lakukan, dan sememangnya ramai yang masih bergantung hidup kepada bantuan kemanusiaan yang bakal, telah ataupun sedang mereka terima ni.
DJPN. Oh, jadi itu kisahnya. Kalau betul lah, brother, kan kalau tengok gambar-gambar yang dikongsikan oleh NGO kita di Syria, termasuk Islamic Relief sendiri, macam kita nampak kat situ kan bumi Anbiya, para aulia, ulama di situ lahir, membesar dan juga berkongsikan banyak manfaat. Even masjid-masjid pun diruntuhkan, dirosakkan di sana. Apatah lagi sahabat-sahabat kita yang macam brother sebutkan tadi, nak survive pun sangatlah mencabar. Tapi kalau boleh kita fokus lain sikit, bagaimana pula petugas kemanusiaan dekat Syria, macam contoh Islamic Relief sendiri nak sampaikan bantuan, cabaran-cabaran kat sana tu agaknya macam mana dihadapi oleh para petugas kita, Aris? Betul. Kalau dah nama pun tempat yang serba bahaya, sudah tentulah tempat itu memang perlu ada orang untuk kita agihkan bantuan di sana. Jadi Islamic Relief Syria kita dah beroperasi sejak daripada tahun 2011, dan kalau saya boleh kongsikan pengalaman seorang petugas kaki tangan di sana, nama beliau adalah Brother Hamzah, yang mana beliau sendiri tu pernah menjadi seorang pelarian dalam negara sendiri. Sepanjang 6 tahun beliau berkhidmat melalui Islamic Relief, dah banyak dah bandar-bandar yang beliau berpindah. Contohnya daripada Damsyik kena bom, beliau pindah pergi Idlib kena bom, beliau bertukar ke kawasan yang lain. Sampai kan dia terpaksa untuk pindahkan seluruh keluarga dia keluar daripada Syria ke negara-negara jiran, untuk pastikan hanya dia saja yang berada di Syria untuk buat projek-projek kemanusiaan ni. Jadi memang yelah, dah lah keadaan bahaya, keluarga tak ada pula di sisi. Jadi inilah cabaran kalau kita boleh renungkannya, sahabat-sahabat sekalian, pengorbanan juga untuk kita lakukan projek kemanusiaan ni. Tetapi kita harus ingat, dia juga manusia macam kita. Dia ada perasaan rindu, ada perasaan nak duduk, nak perlukan teman dan lain-lain kan. Jadi dia bagi tahu sepanjang 10 tahun konflik, apa yang dia nampak adalah setiap hari anak-anak yatim, ibu tunggal dan warga kelainan upaya ni struggle untuk hidup. Dia cakap bergulumang dengan kesangsaraan hidup setiap hari. Yang mana orang yang dibantu oleh Brother Hamzah ni, mereka tak ada kaitan pun dengan apa-apa perang ataupun situasi politik dan sebagainya. Mereka tak ada kepentingan. Tetapi orang-orang inilah bom jatuh ke atas rumah mereka yang menyebabkan mereka ni terpaksa larikan diri, tak cukup makanan, hidup dalam keadaan tidak selamat, tidak stabil dan lain-lain. Jadi kalau saya boleh ambil cerita daripada Brother Hamzah ni, dia bagi tahu walaupun keluarga saya berjauhan, tiada di sisi, tetapi dia tak pernah, ataupun Brother Hamzah ni tak pernah menyesal dengan pilihan dia. Bagi dia membantu orang dapat mengubat kesepian dan kesunyian dia tanpa keluarga di sisi. Pernah sekali tu Brother Hamzah, dia duduk dan makan bersama anak-anak yatim. Dia bagi tahu inilah kegembiraan yang tak dapat digambarkan, yang tak dapat dibeli dengan duit ataupun apa-apa saja. Hanya kegembiraan ini hanya akan wujud bila mana dia ataupun Brother Hamzah dapat berkhidmat kepada mereka yang memerlukan, dan inilah sumber semangat motivasi berterusan bagi beliau. Dan kalau boleh saya kongsikan, antara orang yang pernah dibantu oleh Brother Hamzah selain daripada anak yatim tadi yang beliau duduk dan juga makan bersama, ada seorang keluarga, sebuah keluarga yang diketuai oleh ibu tunggal, nama dia adalah Yusuf. Yang mana waktu musim sejuk, Brother Hamzah ni jumpa Yusuf ni di bawah satu kemah pelarian. Dia bagi tahu, Yusuf bagi tahu Brother Hamzah, saya mampu bertahan apabila kehilangan rumah, tetapi saya benar-benar perlukan makanan. Jadi bila Brother Hamzah tanya apa yang Yusuf makan waktu berjumpa, maksudnya belum terima bantuan waktu tu, dia cakap dia keluarga Yusuf hanya makan sehari saja sekali, dan makan serdak roti dan juga teh tawa yang dikongsi 8 orang dalam kemah tersebut. Jadi anda boleh bayangkan, itulah keluarga yang dibantu oleh Brother Hamzah. Macam manalah dia tak seronok, macam manalah dia tak gembira bila dia boleh bantu orang yang dalam keadaan yang sengsara macam ni. Sangat memerlukan. Ya, betul. Oh, Masya Allah, itu gambaran kepayahan. Aduh, saudara-saudara kita kat sana. Tak terbayang lah kalau kita sendiri berada di tempat mereka. Tapi insyaAllah kita ada cara, ada saluran untuk sahabat-sahabat membantu mengurangkan bebanan, ujian, tekanan pada saudara-saudara di Suria yang bergolak lebih sedekat lamanya. Dan kita nak kongsikan lagi apa mungkin projek dan kempen terkini yang boleh kita bantu dan macam mana salurannya. Brother Haris akan kongsikan sekejap lagi. Brother, kita nak berehat kejap. Kita akan kembali kejap lagi.
Dan sahabat-sahabat semua, anda boleh terus bersama kami menerusi perkongsian Facebook live kami IKIM FM, dan juga kalau katakan anda nak tahu lebih lanjut tentang Islamic Relief Malaysia, anda boleh layari saja www.islamic-relief.org.my ataupun di Facebook, IG, Twitter, YouTube, Telegram dan juga TikTok, ataupun anda boleh WhatsAppkan saja ke 0196379788 ya. Moga-moga kita dapat realisasikan kata-kata tentang orang yang menolong orang sebenarnya menolong dirinya sendiri. Berehat kejap, terus dengar Suara Kemanusiaan di Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. PIDM Automatic untuk kita, tak perlu memohon, tiada bayaran. Oh PIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. Adakah anda sering merasa sedih, takut dan resah? Pernahkah anda merasakan perubahan emosi hingga menjejaskan kualiti kesihatan anda? Atau adakah anda merasakan diri dilanda kemurungan dan kebimbangan melampau atau anxiety? Anda tidak keseorangan. Jangan biarkan masalah kesihatan mental anda berlanjutan hingga menjejaskan kehidupan dan mengambil tindakan yang boleh membahayakan nyawa. Ketahui cara mengendalikan tekanan, kemurungan dan anxiety dalam Bengkel Kembar Syifa 2.0 menghadapi anxiety dan kemurungan secara dalam talian bersama pakar-pakar perunding psikiatri Dr. Hazli Zakaria, Dr. Firdaus Abdul Ghani dan perkongsian rohani oleh Dr. Neros Kiman Abdul Samad pada 5 Oktober 2021. Daftar segera hari ini dan dapatkan diskaun 50% bagi 100 peserta terawal dan harga istimewa untuk pelajar. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia program dan latihan di talian 03 6204 6323 atau 325. Bengkel Kembar Syifa 2.0 anjuran IKIM ini dibawakan oleh Iltizam bersama Equinas. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Baik, masih lagi bersama anda juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Syria sedekat dibelenggu konflik, itulah tajuk kita untuk pagi ini, dan Brother Haris masih lagi bersama kita ya. Alhamdulillah, terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang dah follow media sosial Islamic Relief Malaysia di semua platform media sosial termasuk TikTok, IG, Facebook, YouTube Islamic Relief Malaysia. Brother Haris, jom kita kongsi macam mana? Ada tak kempen khusus untuk membantu saudara-saudara di Syria? Okay, sepanjang tahun memang kita dah dedikasikan projek Save Syria untuk pastikan orang ramai ini berpeluang untuk memberi bantuan kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan di Syria. Macam-macam projek kita buat, bantuan kecemasan, pembangunan lestari dan sebagainya. Tetapi untuk bulan Oktober ni saja, kita fokuskan untuk satu inisiatif yang kita panggil sebagai My Yatim Charity Week, yang mana kita gabungkan bantuan anak yatim kepada kanak-kanak dan juga anak yatim di Syria yang tak dapat peluang pendidikan yang baik, dan juga satu inisiatif sukarelawan secara global yang mana ia melibatkan 8 buah negara termasuk Malaysia, yang mana daripada seluruh rangkaian keluarga sukarelawan dan juga Islamic Relief ini, kita tumpukan untuk membiayai satu projek yang kita panggil sebagai projek pendidikan lestari bagi kanak-kanak yatim, anak-anak yatim dan juga kanak-kanak yang kurang kemampuan di Idlib, Syria. Yang mana projek ini kita akan sasarkan untuk mencapai satu
juta USD, yang mana dia akan memberikan manfaat kepada 21,900 kanak-kanak dan anak-anak yatim. Yang kedua, dia akan memberikan bantuan makanan dan juga perkakas persekolahan bagi 60 buah sekolah di sekitar kawasan Idlib. Dan yang ketiga, memberi sokongan untuk menampung kehidupan bagi 22 orang guru dan kaki tangan pendidikan yang kurang berkemampuan. Jadi ini adalah satu projek yang besar, melibatkan 8 buah negara, melibatkan juga pejabat rakan kerjasama Islamic Relief dan juga sukarelawan untuk kita taja anak-anak yatim yang memerlukan ini supaya mereka dapat pendidikan yang lebih baik. Dan untuk bulan hadapan kita akan teruskan projek-projek di bawah kata nama Care for Orphan. Itulah. Dan kena faham walaupun kita nampak macam keadaan aman, macam tak ada serangan dan sebagainya, tetapi kita ingat dalam keadaan orang cakap sunyi tanpa sebarang letupan ini, terdapat 2.9 anak-anak di Syria yang tak ada persekolahan, tak ada pendidikan. Mereka ni tak ada PDPR macam kita. Mereka tak ada mesin photostat yang mana cikgu-cikgu boleh buat handouts untuk diedarkan kepada ibu bapa dan anak-anak. Mereka tak ada buku dan sebagainya. Jadi anda bayangkan, ini adalah generasi yang mana mereka kehilangan peluang untuk ada pendidikan yang baik. Jadi untuk kita pastikan supaya mereka ini ada pendidikan baik, mereka boleh bina semula negara, mereka perlu dapat peluang pendidikan ini, insya-Allah. Masya Allah, memang sangat mencabar kalau nak kata tentang isu lost generation ataupun anak-anak yang hilang akses untuk pendidikan. Mereka sangat jauh ketinggalan kan, tapi mereka nak, kalau ada peluang tu, ada peluang tu, mereka nak sangat nak belajar macam anak-anak kita, nak gembira, nak makan macam apa yang kita makan, sebab kita semua ada hati, mereka pun ada hati juga. Jadi mungkin dengan kempen yang kita bawakan tadi, My Yatim, kempen kita Charity Week untuk membantu anak-anak di sana, kita nak sahabat-sahabat kita support, sokong bersama. Baik, Brother Aris, mungkin ada pesanan juga dan mungkin kata-kata sentap untuk kita-kita ni lah, bagi ingat sikit orang yang susah ni dalam kita yang senang dan bersyukur ni kan. Aris, Brother Aris, silakan. Okey, terima kasih pertama sekali kepada IKIM, penderma dan sukarelawan yang sentiasa meyakini Islamic Relief Malaysia dan seluruh rangkaian Islamic Relief seluruh dunia. Bagi kami ini adalah satu bukti anda ni benar-benar cakna, dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan lagi saham akhirat untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ingatan saya dan anda juga, yang mana orang miskin, orang tiada sekolah, tiada rumah, yang tinggal dalam keadaan sejuk ni bukan sahaja pada bulan puasa sahaja ya, tetapi mereka ni tinggal dan hidup sepanjang tahun. Jadi kalau boleh kita gencar, kita rancak bersedekah waktu bulan puasa, apalah salahnya kita buat dalam 12 bulan yang Allah kurniakan dalam masa setahun ni, untuk kita buktikan amal kita ni, untuk buktikan iman kita ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka ni bila kita cerita tentang Syria ni, bukanlah mereka ni hanya menadah tangan saja, mengemis dan meminta bantuan. Tidak. Tetapi anda boleh bayangkan, contoh macam Brother Hamzah tadi dan lain-lain. Mereka dah berusaha, mereka dah merempuh dan juga membadai apa orang cakap, satu kawasan yang bahaya dan macam-macam ancaman keselamatan kan. Betul. Untuk membantu negara sendiri. Kalau saya boleh kongsikan, ada lagi satu kisah yang mana sukarelawan ni bila dia dapat tahu projek-projek di Syria ni tak cukup dana, apa yang dia buat adalah dia cuba untuk kumpulkan derma dalam kawasan di bandar Syria tersebut, dalam beberapa wilayah. Tetapi bila dia buat bila dia usahakan tersebut, jadi beliau ditimpa kemalangan. Disebabkan sana pun kita tahu sangat bahaya kan. Jadi ini menunjukkan bukti bahawa sebenarnya mereka ni dah berusaha dah. Mereka dah cuba dah kerahkan keringat supaya mereka boleh membantu diri mereka sendiri. Tetapi untuk kita mudah faham, mereka ni ibarat orang yang patah kaki. Dan bila orang patah kaki ni, kita tak boleh paksa mereka untuk bangun, berjalan dan terus berlari kan. Tapi kita perlu pimpin mereka, kita perlu pikul mereka, kita perlu bawakan mereka ke hospital kan, untuk disimen kaki contohnya, untuk menerima ubat, untuk dapat makanan-makanan yang berzat dan juga suplemen supaya mereka ni segera sembuh. Dan itulah yang mereka perlukan di Syria. Mereka tak boleh terus bangun zup-zup terus negara mereka sihat, membangun terus maju, tidak. Tetapi mereka perlu sokongan orang luar, perlu dipimpin, perlu dipikul sedikit di peringkat awal ini
supaya mereka boleh berkembang, membangun diri mereka untuk menjadi lebih baik. Dan bagi saya, kisah Brother Hamzah, Yusuf dan juga sukarelawan yang saya ceritakan tadi, mudah-mudahan boleh jadi penguat semangat kita untuk terus membantu. Jadi kepada anda, jangan tangguh-tangguh lagi. Kerana masa inilah yang dapat menyelamatkan mereka. Kalau kita tangguh, na'udzubillah. Tapi selagi kita masih hidup, Allah bagikan sedikit nikmat ni, kita kongsikan. Dan bagi bulan Oktober ini, saya menyeru kepada anda semua untuk kita gencarkan, kita padukan sokongan kita untuk mendanai projek My Yatim Charity Week bagi membantu 21,900 anak-anak yatim dan para belia di ILIP supaya mereka ada peluang pendidikan yang lebih baik. Yang mana kita tahu jalan pendidikan inilah untuk satu jalan yang terbaik dan optimum untuk kita ubah nasib sesebuah negara. Jadi kalau nak pertanyaan lanjut, boleh terus layari website Islamic Relief www.islamic-relief.org.my dan juga boleh hubungi kami di talian 0389263434. Boleh ikuti kami di social media dan juga kalau anda yang tech savvy ataupun nak satu pengalaman yang thrill boleh pergi ke platform crowdfunding kami yang lain. Contohnya macam Launchgood, Shopee dan Lazada. Sambil shopping, sambil sedekah. Kita juga ada kempen di sana untuk projek My Yatim Charity Week. Jadi yang terakhir sekali, terima kasih kepada anda semua. Mudah-mudahan Allah terima semua amal. Amin, dan juga pahala kita untuk kita membantu sahabat-sahabat kita yang memerlukan fikir kemanusiaan, fikir Islami. Terima kasih. Terima kasih Brother Haris untuk pesanan yang disampaikan hari ini untuk kita ingat dan bantu saudara-saudara di Syria. Dan insya-Allah bila sahabat Brother Haris sebut tadi tentang gencar, saya terus Google maksud. Oh, gencar ni bersungguh-sungguh dan terus menerus ni untuk membantu. Ya, ya bisa aja Pak. Terima kasih Brother Haris. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja dan lancar urusannya insya-Allah untuk kempen bersama Islamic Relief Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum Brother. Assalamualaikum Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan hari ini. Sahabat-sahabat sekalian yang terus setia bersama kita sampai hujung Warna Pagi ni. Terima kasih. Kita ucapkan dan lepas ni Yati akan sambung tugasan untuk Aspirasi 10.1. Ya, bermula dengan rancangan Persona di Zara. InsyaAllah hari ini Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan sama-sama berkongsi tentang penderaan dalam rumah tangga. Spesifiknya akan memfokuskan kepada penderaan suami dan juga isteri. Apakah 4 jenis keganasan yang bakal Ustaz kongsikan. Nantikan bersama Yati sebentar lagi ya. InsyaAllah. Moga-moga ada solusi terbaik daripada Ustaz kita. Dan untuk Warna Pagi, kita jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan